أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. نوينا التعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Allah SWT bagi lagi sambung nyawa kita pada pagi ini, diberikan kita nafas, dijagakan kita, dibangkitkan kita daripada tidur kita yang sementara untuk diberikan ruang peluang untuk kita kumpul bekalan lagi untuk menuju ke negeri yang kekal, negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita terus melaksanakan ketaatan-ketaatan dan melunaskan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Muka surat 109 dalam bab adab-adab berpuasa. Mengakhiri kepada bab insya-Allah muka surat 109. Berkata pengarang kitab rahimahullah, cari perenggan ketika berbuka puasa. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika mana berbuka puasa, hendaklah kau berusaha supaya semua makanan yang kau makan itu halal. Ini kita dah pun syarahkan panjang bulan puasa dulu. Dan jangan kau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Ini untuk melunaskan objektif puasa. Puasa tu tahan lapar dan dahaga. Jadi kalau biasa waktu malam makan nasi pataya dengan fresh orange secawan, bulan puasa pun macam tu lah bukanya. Maknanya tidaklah menu tu ada satu list panjang kan, macam dekat hotel pula 9 menu, 7 menu. Kalau malam-malam biasa makan macam tu, malam time buka pun makan macam tu. Sebab tu itu puasa yang menyihatkan. Kalau jadi sebaliknya, dia bukan menyihatkan tapi menyakitkan. Boleh jadi penyakit. Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Jadi bukan cerita puasa tu, pindah aja waktu. Yang breakfast, yang lunch, high tea, minum petang, minum pagi, 4 tu. Breakfast pukul 7 kan, minum pagi pukul 10, lunch pukul 12, minum petang pukul 3. Yang 4 time tu, yang tak boleh makan tu, dia transfer, pindah semua ke waktu dinner, waktu maghrib. Itu tak terlunas lah puasa punya objektif. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Tak ada maknanya. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu. Jadi tujuan dia nak memecahkan kehendak. Kalau kehendak kita breakfast nak makan lain kan, minum pagi nak lain, makan tengah hari menu lain, minum petang menu lain. Tapi maknanya dengan puasa dia masih tak dapat pecahkan nafsu syahwat makan dan minum tu. Jadi dibawanya ke waktu berbuka puasa. Maknanya objektif tak tercapai. Sebab objektif bagi berpuasa adalah untuk memecahkan syahwat. Bukan syahwat makan saja kan. Sebab puasa benda yang dilarang adalah makan, minum dan hubungan suami isteri.
Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan untuk orang-orang muda, para pemuda kan, ya ma'syarasy syabab. Ya ma'syarasy syabab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hadis tu? Kalau kamu mampu al-ba'ah falyatazawwaj. Ya. Kalau mampu untuk ba'ah ni dibincangkan oleh para ulama. Ada sebahagian kata adalah qudratu al-jima'. Ya, kekuatan batin. Ada sebahagian kata ba'ah ni adalah nafkah. Maknanya ada orang yang dah mampu untuk bagi nafkah, falyatazawwaj kata Nabi, maka hendaklah dia berkahwin. Ya, ada kemampuan kahwin, zahir dan batin. Ya. Sebab batin tak mampu, tak boleh juga. Ya. Menzalimi kepada orang wanita. Nafkah tak bagi pun tak boleh juga. Menzalimi kepada kehidupan dia, psikologi dia. Hidup dalam keadaan tak ada diberi nafkah oleh suami. Jadi Nabi kata siapa yang mampu kahwin. Tapi siapa yang tak mampu, dalam hadis tu disebut fa'alaihi bis-saum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu apa benda hadis tu? Junnah, kalau tak silap saya. Dia menjadi perisai. Puasa itu akan menjadi perisai yang menahan diri dia daripada dia buat maksiat. Yang maknanya orang, ada jenis orang ni Allah SWT ciptakan dia ni nafsu kuat. Jadi bila nafsu kuat tak tahan, caranya puasa. Caranya puasa. Sebab puasa itu melemahkan kepada nafsu. Nafsu syahwat itu. Syahwat ni jangan pandang negatif pada dia. Dia bukan sesuatu yang patut dihapuskan, bukan. Tapi dikawal. Nafsu adalah sesuatu yang patut dikawal. Dalam hikam Arab ada sebut, nafsuka illam tashghulha syagalatka. Nafsu kamu tu, kalau kamu tidak manage dia baik-baik, kalau kamu tak sibukkan dia, yakni bil khair, dengan benda-benda baik. Ya, sebab nafsu ni ada nafsu baik, ada nafsu yang tak elok kan. Ya, nafsu yang baik, nafsu jiwa, nafsul mutmainnah, yang tenang. Ya, maknanya apa yang Allah nak, dia nak. Apa yang Allah larang, dia juga tinggalkan. Hak tu nafsu yang dah tenang. Dia boleh tenang. Maknanya kalau Allah kata jangan minum arak, dia sesekali pun tak ada rasa teringin untuk minum arak. Maknanya jiwa dia dah tenang. Walaupun orang sekeliling dia kata macam-macam benda yang bagus tentang arak, tapi sebab bertentangan dengan kehendak Allah, maka dia tinggalkan. Ini jiwa yang dah tenang. Ada nafsu yang ammarah bisu, yang menghala ataupun menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu ni dikawal. Kata hikam itu, kalau kamu tak sibukkan dia dengan perkara baik, maka dia akan sibukkan kamu dengan maksiat. Jadi memang kena sibukkan dengan benda baik. Kita turun semayang, lidah pun kena sibukkan nafsu bercakap tu dengan bercakap benda-benda yang baik. Kalau tak disibukkan dengan bercakap benda baik, dia akan sibuk untuk menyuruh kita maki orang. Kalau kita cakap benda baik kan, tak kiralah benda baik tu apa saja yang keluar daripada mulut. Contohnya Quran. Kalau orang sibuk baca Quran, sempat tak dia nak mengumpat? Tak sempat. Tak sempat. Ya, kalau orang dia dah ada, dia allocatekan dalam sehari dia mesti habiskan. Nak tak nak, dia berjanji dengan diri dia sendiri sehari 1000 kali selawat. Jadi masa yang ada senggang-senggang, masa kosong, dia akan isi dengan dia nak penuhkan waktu selawat itu. Banding dengan orang yang dia tak ada planning untuk sibukkan diri dia buat baik, maka dia akan ada waktu kosong. Waktu kosong itu nafsu ammarah bisu akan take over. Dia take over lah. Bila tidak ada keinginan-keinginan yang baik. Sebab tu nafsu bukan untuk dicantas habis. Orang tak ada nafsu jenuh kan. Tak ada nafsu langsung. Jom pergi makan, tak bernafsu lah. Jom pergi kerja, tak apalah. Tak ada rasa nak kerja lah. Apa pun ajak buat, tak nak buat. Jom hidup, tak nak hidup lah. Nafsu ni pendorong untuk kita buat sesuatu. Maknanya keinginan, kehendak. Dan dia
Dikawal. Dikawal dengan apa? Dengan keimanan, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nama ammarah tu, ammarah bisu kan. Ammarah kalimah daripada amir. Amir maksudnya ketua. Ketua ni apa ciri-ciri ketua? Kerja ketua apa? Giving command. Bagi arahan kan, kerja ketua. Jadi kalau ketua biasa, mungkin dia didengari, mungkin tak didengari. Bos kan. Kalau bos tu jenis yang menakutkan, mungkin nak tak nak orang akan dengar lah cakap dia. Tapi still juga mungkin ada yang melawan, ada yang bangkang. Tapi amir ini maknanya satu bos yang bila dia bagi command, orang boleh jadi dengar, orang boleh jadi tak dengar. Itu amir. Tapi kalau ammar, tambah pula ta marbutah di belakangnya, menunjukkan makna sirah mubalaghah, tersangat-sangat amir. Itu maksud ammarah. Kalau dalam bahasa kita mudahnya diktator. Aku kata A, A. Tak ada jalan lain. Jadi bila ammarah, bisuk pula. Dia tu sifatnya ammarah, leader yang diktator. Dan sifat menyuruh kepada kejahatan tu, no choice for you. Kalau aku dah kata, tinggalkan solat ini meletihkan kamu. Maka dia pun bagi dia tinggalkan terus tanpa ada choice. Kalau nafsu yang pertengahan, lawamah kan, dia masih ada lawan-lawan lagi. Bila tak semayang sebab malas, Allah, dia terasa dalam hati ni berdosa. Aku ni bila nak taubat? Bila nak? Dia ada rasa berlawan itu. Itu masih pertengahan. Ammarah bisuk ni, sekali dia suruh, ditinggalkan terus. Dia ikut, dia taat kepada nafsu itu. Dan nafsu ammarah ini dia bisuk kepada kejahatan. Itu kita tak nak sampai level itu, jadi hawa nafsu. Jadi objektifnya diturunkan dengan cara puasa antaranya. Ini diturunkan dengan cara berpuasa. Sebab nafsu ni, kata Syekhna Syekh Rahimuddin Hafizahullah, menceritakan tentang penciptaan nafsu. Asal-asal nafsu, syahwat ini dicipta, degil. Ya, Allah SWT cipta. Waktu cipta Allah tanya, siapa aku? Lepas dicipta, maka nafsu kata, aku adalah aku dan kau adalah kau. Ya. Lalu Allah rendam dalam api neraka. Allah rendam, keluarkan balik, tanya lagi, siapa aku? Masih lagi dia jawab dengan jawapan yang sama, aku adalah aku dan kau adalah kau. Direndam lagi, dikeluarkan lagi, ditanya, masih lagi jawapannya, aku adalah aku dan kau adalah kau. Sehinggalah tidak diberi makan. Tidak diberi makan, diberi lapar dia. Diberi lapar, kemudian baru ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah tanya dia, siapa aku? Baru dijawab, engkau adalah Tuhan aku dan aku adalah hamba engkau. Diberi lapar, baru dia ni. Direndam 2-3 kali dalam api neraka, degil dia. Diberi lapar, baru dia. Sifat dia, Allah ciptakan begitu. Jadi bila dapat dekat kita, hawa nafsu tu mengiringi dalam jiwa kita, dalam roh kita ada hawa nafsu, syahwat itu, sifatnya masih sama. Diberi makan, menjadi-jadi dia. Kan orang nak buat apa pun, kalau bertenaga, energi, makan, dia boleh buat. Kita semayang kan, nak semayang tarawih, cuba tak buka-buka semayang tarawih 23 rakaat tu, ataupun buka tu minum seteguk air je, semayang tu boleh macam dah, cium pula bau kambing, moreh pula. Tak jadi semayang tarawih, 8 pun rasa tak sampai 8 tu. 2 je dia buat, keluar dulu, dia jamah kambing dulu. Makan sikit, baru larat nak buat ibadah. Ni buat ibadah. Orang nak merompak sama ke? Orang demam, orang tak larat, orang lapar. Orang perut lapar, tak pergi buat kerja merompak. Ni tengah-tengah merompak tu, perut bunyi kan, sudah. Jadi rompak peti ais dulu, cari dapur, buka peti ais dulu. Tak ada, dia buat sama ada ketaatan ataupun kemaksiatan, kedua-duanya dibuat dalam keadaan kenyang. Maknanya perut tak lapar. Bila perut lapar jadi apa? Lemah. Bila lemah semua. Sebab tu makan boleh jadi ibadah. Bila mana? Bila diniatkan makan untuk tenaga buat ibadah.
Jadi ibadah. Maknanya makan tu pun, makan ni harus je, nak makan makan, tak makan sudah. Tapi bila makan dengan niat, ya Allah jadikan makanan yang aku makan ini zatnya melekat dalam badan aku, ditukar jadi energi, dan energi itu aku nak pakai untuk beribadah. Kan gitu. Jadi boleh jadi ibadah kan. Jadi itu sifat nafsu, nisfu. Jadi puasa tu tak ada makna kalau sekadar memindahkan waktu makan. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa adalah memecahkan syahwat dan melemahkan kekuatan supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutku di waktu malam akan lebih berat lagi. Jadi kalau makan banyak-banyak sangat, dihimpun waktu makan, malam tu mesti berat perut. Tarawih pun tak jumpa lantai kan, sujud. Duduk terbelahak kan. Macam tu kan. Makan kenyang sangat. Sedangkan tidak ada sebarang bekas tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah, yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Itu cerita yang halal tu. Ya. Yang tempat yang paling dimurkai Allah adalah perut yang dipenuhkan, makna sepenuh-penuhnya dengan yang halal. Jadi perut ni dia 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk udara. Biar kosong lah. Paling maksimum pun 2/3 je lah. Penuhkan. Jangan penuhkan 3/3. Full. Tunggu muntah pun dia berhenti kan. Makan, dah muntah sikit, baru berhenti. Tak jadi. Itu kalau penuhkan dengan yang halal pun jadi tempat yang dimurkai Allah. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Lagilah. Makan haram mungkinlah orang tak buat buka puasa kan. Tapi maksudnya makanan tak adalah. Saya tengok tak pernah lah ada masjid pula hidang babi pula buat buka puasa. Bukan maksud makanan yang haram tu, tapi sumbernya yang haram. Penuh sepenuh-penuhnya. Tapi tak heran, tak ambil kisah daripada mana duit datang. Rasuah pun boleh buat jamuan buka puasa, belanja orang ofis semua. Tak kisah. Itu yang maksud dipenuh-penuhkan dengan yang haram. Maka lebihlah lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau dah faham makna puasa ini, maka banyakkanlah olehmu daripadanya, mengikut kemampuanmu. Jadi ada orang dia selesa, dia rajin nak berpuasa. Memang dia pun tak ada masalah gastrik. Jadi dia, sebab ibadah ini menentukan ibadah apa yang disukai, adalah satu yang harus. Boleh. Apa kita minat? Ada orang tu semayang sunat tak rajin dia, tak nampak dia rajin semayang sunat. Semayang wajib cukup lah maksudnya. Tapi rajin puasa dia. Isnin Khamis tak pernah tinggal. Itu maknanya dia berminat kepada puasa. Ada orang nampak puasa tak pernah pun. Bukan puasa Ramadan lah, puasa sunat. Semayang sunat pun adalah sikit-sikit. Tapi tengok zikirnya selawat 10,000 kali sehari. Dia minat ke arah. Sebab ibadah sunat tidak ada maknanya satu anjuran untuk engkau kena buat semua sekali. Tidak. Boleh untuk menentukan. Dalilnya mana? Dalilnya satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat datang jumpa Nabi, tanya, kam aja'al salati alaika fil yaum. Ya Rasulullah, berapa banyak aku nak selawat pada engkau dalam masa sehari? Suku? Mula-mula dia tanya, suku hari, 1/4 hari. Nabi kata bagus. Tapi kalau tambah lagi bagus. Kalau macam tu setengah, bagus. Setengah hari, okey. Kalau tambah lagi bagus. Kalau macam tu 3/4, 3 suku hari, bagus. Kalau tambah lagi bagus. Jadi sahabat ni kata, kalau macam tu ya Rasulullah, aku akan penuhkan sehari-hariku penuh hanya dengan selawat kepada engkau. Selawat ke atas Nabi. Jadi lepas berlalu kawan tu, Nabi sebut pada sahabat yang lain, kalau sungguh dia buat ni, idzan
tukfa hammuka wa yaghfiru laka dhanbuka. Kalau sungguh engkau buat ni, akan dihilangkan segala kesusahan-kesusahan, gundah gulana hati, masalah engkau, dan diampunkan segala dosa-dosa engkau. Tengok, ada dia cakap tak dia nak baca Quran? Ada dia cakap tak dia nak puasa sunat? Ada dia cakap tak dia nak semayang sunat? Ada dia cakap tak dia nak bersedekah? Tak ada satu pun. Dia cuma cakap dia nak penuhkan hari dia dengan salawat. Nabi kata, Allah selesaikan masalah engkau dan ampunkan dosa engkau. Jadi ini dalil menunjukkan seseorang boleh menetapkan ibadah sunat yang dia selesa. Orang rajin puasa, dia nak puasa, puasa. Orang rajin semayang sunat, dia nak semayang sunat. Satu malam 300 rakaat. Ya, macam tabi'in yang nama, anak murid Sayyidina Anas yang nama Thabit Al-Bunani kan. 300 rakaat satu malam. Cicit Rasulullah, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sama juga, sampai orang gelarkan As-Sajjad, kaki sujud. Bukan kaki yang sujud, maksudnya 1000 rakaat satu malam. Kita tak boleh bayang lah wali-wali Allah macam mana 1000 rakaat satu malam. Ya, Allah bagi karamah. Tapi orang ada dengan ibadah sunat dia masing-masing. Dan kita tak boleh pelekeh orang. Kita tak boleh pelekeh orang. Kau ni asyik selawat je bila nak baca Quran. Kita boleh galakkan, ya, untuk anjuran kepada ibadah-ibadah sunat, ambil sebanyak mungkin. Tapi bila ada orang yang nak menjurus kepada satu ibadah yang dia tetapkan untuk diri dia, maka kita tak boleh condemn. Nanti kita akan tengok ujung-ujung ni, orang yang fokus kepada puasa. Sebab bab ni bab puasa kan. Jadi bila dah faham, kata Imam Ghazali, banyakkanlah olehmu maknanya daripada membuat puasa itu mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadah yang lain. Ini pun kita dah sebut. Kenapa puasa ni jadi mudah? Sebab dia sekadar tahan makan, minum dengan hubungan suami isteri dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan apa saja ibadah lain yang kita buat tu pahala. Walaupun benda tu perkara yang harus. Kan time puasa kan, diam pun pahala tasbih. Tidur pun pahala solat. Pahala ibadah. Kan begitu? Kan paling senang tu puasa. Kan banyak kali saya sebut kan, kalau kita semayang 5 minit, pahala semayang tu 5 minit je. Pahala 5 minit tu lah. Lepas habis semayang, tak ada pahala semayang dah. Pahala lain lah. Kalau baca Quran, pahala baca Quran pula. Quran berapa banyak baca? Sejuzuk. Sejuzuk, pahala sejuzuk lah kita dapat. Tak kat mana sangat kita nak buat baca Quran daripada pagi sampai petang. Tak bangun-bangun, tak makan-makan. Letih. Letih juga. Tapi puasa ni kan kita boleh buat aktiviti lain. Keluar bekerja boleh, pergi shopping boleh. Jalan sembang dengan kawan pun boleh. Diam aja pun pahala. Kan untung tu. Itu maksudnya. Ya. Dia memudahkan, jadi kunci kepada segala ibadah yang lain. Hatta bila kita puasa pun, dia akan jadi panjang masa kita. Puasa kan tak pergi lunch. Berapa waktu makan tu kan kita dah spare dah. Tak pergi breakfast, tak pergi minum pagi, tak pergi lunch, tak pergi minum petang. Berapa jam dah dapat save? Berapa jam dapat save tu, pahala lain pula. Kita tak pergi makan, kita buat kerja lain kan. Baca Quran ke, zikir ke, dapat pahala lain lagi. Jadi itu kunci memudahkan kepada ibadah-ibadah. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Taala, ni hadis qudsi ya. Kalau Rasulullah bersabda ada qala Allah Taala, itu maknanya hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 hingga 700 kali ganda, mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut. Jadi dia bergantung kepada bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Jadi amalan lain dah ada ditetapkan, puasa saja yang direct terus bonusnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu special puasa. Ini hadis-hadis je lah, tinggal yang ujung-ujung ni yang kita dah pun banyak baca di bulan Ramadan yang lalu kan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi,
la khulufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Yaqulullahu 'azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Allah SWT berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya semata-mata kerana mencari keredaan-Ku. Jadi orang puasa, dia tinggalkan semua itu, payah nak riak. Ni orang puasa payah nak riak. Sebab dia cuma meninggalkan makan. Sama macam kawan kita ajak makan, kita tak apalah dah kenyang. Dia tak nampak kita makan, jadi nak riak tang mana. Solat mungkin boleh jadi riak. Kita semayang kat rumah seorang-seorang, ya, pakai kain plekat spring, baju pun tak pakai, ya, semayang seorang-seorang kat rumah, laju-laju, kan. Datang kat surau, datang kat masjid, oh cantik dengan jubah lain tajam, kalau pegang lukanya, ya, dengan minyak wangi, dengan bau, dengan semayang, Allah slow betul, angkat Allah, sebab orang ramai keliling tengok, kan. Boleh jadi riak. Boleh datang perasaan riak tu, rasa nak tunjuk kat orang kita buat ibadah. Baca Quran pula kan, suara sedap pula. Dengar kawan sebelah tu tergagap-gagap sikit, mengeja, alik bata tu mengeja. Ni apa ni, bismillahirrahmanirrahim, alam alam, alif lam mim kan, alam. Tak pernah mengaji tajwid, kalau tak pernah mengaji berguru, memang macam tu lah dibaca kan, huruf hijaiyah tu, alif lam mim tu dibaca alam. Kaf ha ya ain sad, tak tahu nak baca macam mana. Ya. Kaf ha ya ain sad, kahai as, baca kan, kahai as. Tak apa lagi, alif lam mim ra, al-mari. Alif lam mim ra. Sebab tu Quran kena talaqi kan. Dia nak tak nak memang kena dengar daripada mulut guru baca, kita ikut baru kita tahu macam mana bacaan dia kan. Jadi apa namanya tadi, puasa ni dia boleh menghindarkan kepada, sebab memang semata-mata kerana kita puasa tu memang nak Allah ajalah, ya, tak ada nak pandangan orang lah, ya, tak ada nak pandangan orang. Tapi ialah ada jugalah, ya, ruang-ruang untuk rasa riak. Sebab tu Imam Ghazali dah sebut dah dulu kan, kalau puasa kan, kalau marah kan, ya, orang marah, orang cari pasal, fa in syatamahu au qatalahu falyaqul inni saim. Imam Nawawi kata, kalau puasa orang cari pasal, cakap aku puasa ni. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, cakap kuat-kuat. Imam Nawawi kata, kalau puasa sunat, cakap dalam hati saja. Itu tujuan dia apa? Nak menjaga tadilah, jaga amalan tadi. Kalau bulan puasa, dua-dua puasa. Yang cari pasal, yang dicari pasal, dua-dua puasa. Yang dicari pasal kena sabar. Jadi sabar, cakap aku puasa ni, kau kalau aku balas balik maki ni, habis pahala puasa aku. Dan kau pun kena ingat, engkau tu pun puasa. Jangan cari pasal, kang dua-dua amalan pahala habis. Jadi kena ingatkan. Tapi kalau puasa sunat, Imam Nawawi kata cukup cakap dalam hati untuk ingatkan diri sendiri supaya pahala diri sendiri tak hilang. Tak boleh cakap kat orang. Bila cakap tu, dia boleh datang rasa riak. Ya, kawan tu marah-marah, engkau kalau tak sebab aku puasa sunat Isnin hari ni, dia cakap tu nak bagi tahu dia tengah buat ibadah sunat kan. Jadi boleh jadi datang rasa riak, nak menunjuk yang dia puasa, sebab orang lain tak puasa, puasa sunat kan. Jadi tengok macam mana indahnya, cantiknya para ulama kita, ya, menyusun untuk maknanya menjaga kepada hati kita. Jaga amalan. Kalau tak letih lah kan, puasa penat-penat tak ada pahala. Baik. Maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalasnya. Allah tengoklah takat mana niat puasa kita tu. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jannati babun. Inilah. Yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dalam syurga itu ada satu pintu yang namanya ar-rayyan. Orang sekarang banyak bagi nama anak ni kan. Ryan nak jadi bunyi orang putih sikit. Ryan sebenarnya Rayyan lah tu. Pintu syurga yang dikhususkan la yadkhuluhu illa shaimun, orang hak kaki puasa. Yang rajin puasa ni dia akan masuk melalui pintu ini. As-shaimun.
Pintu syurga banyak kan? Pintu syurga banyak. Siapa yang boleh masuk melalui semua pintu? Ada seorang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Jadi orang banyak bagi nama anak kan. Bagi nama anak eloklah. Maknanya yang bagi nama anak Rayyan ini, mungkin dia harapkan anaknya jadi orang yang rajin berpuasa dan akhirnya masuk kepada pintu yang namanya tu. Biasanya kita bagi nama anak apa yang kita harapkan dia nak jadi, ataupun itu sebab tu elok bagi nama anak yang baik-baik. Kan sama ada nama tokoh, nama nabi, kadang-kadang walaupun tak ada maksud ataupun isim ajam dia bukan bahasa Arab, ya, tapi elok bagi nama dengan nama-nama nabi supaya anak-anak tu ikut perangai nabi. Kan nama-nama tokoh eloklah. Nama ni nama pintu syurga, Ar-Rayyan. Jangan bagi nama pelik-pelik sangat. Ustaz Muhadir dia cerita kan, kawan dia kat UIA bagi nama anak kawan dia orang Zimbabwe ke Afrika macam tu lah, foreigner lah. Jadi tanya dia, nak nama anak ambil daripada Quran. Nak ambil daripada Quran, baguslah ya, nak ambil daripada Quran. Jadi akhirnya bila tanya-tanya dah beranak apa semua, dah bagi ke nama anak? Dah bagi dah, kata. Jadi ke kata hari tu nak ambil daripada Quran? Memang aku ambil nama daripada Quran. Kata, apa nama anak dia? Tumbilka. Tumbilka nama anak dia. Sebab dia, yelah, orang sana kan dia nak bunyi nama-nama tu macam ada bunyi area sana jugalah. Tumbilka, tang mana? Ustaz Muhadir kata, tang mana ayat Quran Tumbilka? Tak jumpa pula Tumbilka. Kau ambil ayat daripada mana ni? Dia pun tunjuk, buka kat Quran. Rupa-rupanya kat mana tuan-tuan? Wallahu muhitum bil kafirin. Dia potong kat tengah. Muhitun tu satu kalimah, mim hayata, muhit. Bil ba alif lam kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Kalimah tu muhitun tu, muhi tu dibuang, tinggal tun aja. Tum bil ka. Firin tu buang. Macam-macam. Ustaz Hasrizal sama juga, tapi bukan bab bagi nama anak lah. Anak dia baca Quran. Anak dia baca Quran jumpa. Kata apa namanya? Jumpa nama ayah dalam Quran. Dia cakap, tang mana pula ada nama aku dalam Quran ni? Mana? Dia tengok, dia buka. Ni tabat yada abi lahabim watab. Dia panggil ayah dia Abi. Itu kata Abu Lahab terus aku. Jumpa nama Abi dalam Quran. Mana kata Abi Lahab. Ya. Jumpa nama dalam Quran. Dia kadang-kadang pelik-pelik tuan-tuan. Orang bagi nama anak kan. Orang bagi nama anak pelik-pelik. Ada yang apa? Dia bagi Allahumma salli ala Muhammad. Tukhairun. Bunyi macam Jawa sikit kan. Tukhairun. Tanya-tanya daripada mana? Azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Itu pun potong separuh agak. Tu khairun. Kan. Dia yang penting confident lah. Yang penting confident. Ya, macam kisah yang diceritakan oleh Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hafizahullah. Orang Banjar, ya, tentang orang Banjar. Orang Banjar ni dia kalau dia sebut kalimah, huruf I dia baca dengan A. Betul, batul. Ya. Memotong, mamotong. Begitu. Dia ma, dia jadi me tu jadi ma. Ya. Jadi Syekh cerita ada di tempat dia seorang kiai ni makruf, famous sebagai seorang yang pandai buat air selusuh. Air selusuh ni orang mudah bersalin kan. Ya. Maknanya orang payah bersalin ke, problem apa ke, pergi pada dia bawa air, lepas tu dia jampi sikit. Ya. Alhamdulillah, maknanya tiap-tiap kali orang yang pergi tu settle lah, mudah lah bersalin. Jadi Syekh pergi tanya lah,
Sebenarnya apa petuanya, amalannya apa tu yang nak baca ayat apa. Jadi mudah untuk air selusuh tu. Jadi dia buka rahsia, dia kata saya baca ayat surah At-Takatsur. Ayat 8. Ayat last. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Jadi Syekh kata ayat ni apa kena-mengena dengan orang bersalin? Apa kena-mengena dengan orang bersalin? Mudah keluar, tak ada kaitan pun. Maksud tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im tu, kemudian kamu akan ditanya mengenai nikmat-nikmat yang Allah kurniakan, kan? Jadi tang mana fikir tak boleh nampak logik, tang mana kaitan dia dengan bersalin. Jadi tanyalah pada Pak Kiai, kenapa ayat tu yang jadi pilihan untuk dipilih? Sebab tak ada nampak, tak ada kaitan dengan orang bersalin, keluar ke apa ke, kan? Kalau baca macam ayat 1000 dinar ke, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, contoh, adalah kaitan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kalau ambil ayat tu, adalah kaitan dengan jalan keluar, kan? Makna mudah bersalin, mungkinlah. Ini summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, tak ada kaitan. Bila tanya-tanya, dia kata tu ayat tu kan sebut tu ujung tu, summa latus'alunna, dia potong kat situ malatus. Orang Banjar kan saya sebut tadi, dia sebut huruf I, huruf A, kan? Malatus tu maknanya bila air tu sapu je, puf, malatus keluar. Dia ambil kat situ je, menjadi. Itu kata yang penting confident, kan? Yang penting confident. Sebenarnya itu asas dia. Dia tabaruk dengan ayat Quran. Dia tabaruk dengan ayat Quran, walaupun nampak tak ada kena-mengena, kan? Sebenarnya sama dengan sahabat-sahabat dulu, sama kan? Ada yang sahabat yang diruqyah, kan? Bila ada yang sakit kena sengat dengan ular ke, dengan kala jengking apa, jadi diminta untuk ruqyahkan. Ditanya siapa-siapa yang ada pandai ruqyah, siapa-siapa yang ada pandai menjampi, tolonglah, tolong jampi. Jadi apa sahabat ni buat? Sahabat ni bacakan 7 kali Al-Fatihah. Padahal Nabi tak pernah ajar tu. Nabi tak pernah ajar. Dengan ijtihad dia, maknanya dengan keyakinan dia, dia tawakal dengan Allah, ya Allah, dan dia bertabaruk dengan ayat Quran. Ambil ayat Quran, Fatihah, dibaca 7 kali, ditiup ataupun disapu, sembuh kawan tu. Elok daripada. Sebab itu asas daripada maknanya ruqyah lah. Asas daripada ruqyah. Jadi salah satu daripada jenis perubatan. Tapi sebenarnya yang ceritanya, ruqyah ke, ubat ke, pembedahan ke, hospital ke, semua tu asbab. Yang bagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tiqad kita. Kalau dengan berkat baca Fatihah pun boleh sembuh, sembuhlah. Bukan Fatihah tu yang menyembuhkan, bukan pembedahan tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi Allah letak asbab, dia letak sebab. Jadi kawan tu tadi, Pak Kiai tadi, summalatus. Boleh amal sendiri lah ni. Segi nak bersalin, summalatus alun. Apa abang jampi ni? Itu cerita Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi bagi nama anak-anak yang baik lah, termasuk Ar-Rayyan ini boleh bagi nama anak yang baik, kan? Maka cukuplah bagimu, hai talib. Ini tengok last, Imam Ghazali ingatkan kita. Dah panjang-panjang ni sebab lepas ni masuk bahagian kedua kitab ni. Ini bab pertama kan, bab ketaatan. Lepas ni akan masuk bahagian yang kedua, bahagian untuk meninggalkan maksiat pula. Jadi buat taat, bahagian pertama. Yang kedua, maksiat, tinggalkan maksiat. Jadi Imam Ghazali ingatkan kita, maka cukuplah bagimu, hai talib, kamu ni penuntut. Sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan. Maknanya aku dah bagi tahu banyak dah ni, ibadah. Daripada kamu pejam celik mata sampai pejam mata balik, semua aku dah bagi tahu. Banyak dah, macam-macam dah. Yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Ini semua mukaddimah. Berapa tahun kita start kitab ni? Berapa tahun ni baru habis cerita ni. Imam Ghazali kata apa? Ini hanya permulaan saja.
mukaddimah kamu nak melalui jalan hidayah. Ini pun kita rasa jenuh nak buat. Dan apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara keluarkan zakat, cara mengerjakan haji, kau berhajat kepada keterangan yang lebih luas, maka berkenaan semayang, puasa dan lain-lain, maka hendaklah kau rujuk kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi memang kitab ni pun daripada awal bagi tahu dia adalah mukaddimah. Tuan-tuan, kalau dapat buat yang mukaddimah ni pun seronok dah. Ya. Kalau buka kitab Ihya tu lagi detail perbicaraan dia, lagilah banyak. Ya, maknanya doa-doa, munajat yang panjang-panjang yang ada di dalam itu. Makna kalau kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Dah diberitahu kepada kita jenis-jenis ketaatan yang ada dalam ni. Apa yang kita tinggal lakukan adalah memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini beramal dengan apa ilmu yang telah kita pelajari. Hak itu lebih penting lah. Berbanding daripada kita jadi termasuk di kalangan golongan yang Allah ancam dalam Quran, seperti mana ahli kitab yang bawa kitab mereka tetapi tidak ada apa-apa manfaat melainkan mereka kendong saja. Diumpamakan Allah seperti himar, kan, yahmilu asfara, mathalul ladzina humilu taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang bawa kitab Taurat tapi tidak beramal dengan kitab itu, maka adalah umpama keldai yang disuruh tarik satu lori kitab dekat belakang dia. Tak dipanggil keldai tu alim. Wih, alim betul, tengok kitab 23 jilid belakang dia. Dia bawa, dia tarik bodoh, tak tahu apa benda belakang aku ni. Keldai ni memang saya pernah jumpa kat Mesir, sifat dia memang taat. Suruh tarik apa dia tarik. Rakyat Mesir ni pula kadang-kadang ada je lah, mabuk juga. Peti ais dia letak belakang. Suruh angkut. Kedai tu kan besar pun tuan-tuan, kecil je. Peti ais dia letak. Kalau ada yang apa, dia ada tempat letak dia, pelantar dia, kadang-kadang ada dia tarik kan. Kadang-kadang ada dia tarik, dia letak papan atas tu. Kadang-kadang tu sampai letak barang, terangkat macam tu. Kaki depan kedai macam tu. Tapi dia berjalan juga. Dia nak angkat juga, nak tarik juga. Itu memang sifat kedai. Jadi Allah perumpamakan tu cantik dah dalam Quran. Orang yang bawa kitab, mana ada ilmu tapi tak beramal, sama macam kedai tu. Dia pun tak tahu, tarik je lah, bodoh je, benda apa belakang aku ni tak tahulah. Tak dipanggil alim dia bila dia bawa kitab. Kalau selagi tidak beramal. Sebab tu kita mohon pada Allah supaya berikan kita taufik. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan hidayahnya untuk kita terus istiqamah dalam amalan. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Allah Ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jalla. InsyaAllah kita sambung bahagian kedua pada pengajian kita yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan salihah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.